Kita intro dulu. La 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 la. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahillazi la yadurru ma ismihi syai'un fil ard wa la fis sama' wa huwa samiul alim. Tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Allahumma a'inna ala rizkika wa syukrika wa husni ibadatik. Assalamualaikum warahmatullahi semua. Apa khabar? Selamat tengah hari Rabu kepada anda semua para penonton podcast Saya Ulang bersama-sama dengan Papa Berry. Alhamdulillah. Minta maaf tuan-tuan sekalian, minggu lepas saya tidak bersiaran kerana saya mengalami masalah kesihatan. Sekarang ni dah alhamdulillah dah okey semua, dah makan handsome. Dan minggu ini kita akan teruskan bersiaran podcast Saya Ulang ini sekali lagi bersama-sama dengan tetamu yang kita jemput khas untuk menjawab beberapa persoalan dan yang paling penting untuk mencerahkan beberapa perkara, untuk mencerakinkan benda-benda yang tengah berlaku dalam dunia politik tanah air pada ketika ini. Jadi tolong bantu saya bersama-sama kita mempersilakan dan juga meraihkan tetamu kita pada hari ini, iaitu Datuk Tun Faisal Ismail Aziz. Apa khabar? Nak panggil macam ni, Datuk ke Tun ke macam ni? Boleh, dua-dua boleh, tapi ikut keselesaan. Ikut keselesaan. Kita bagi Tun lah. Sebab ikutkan, kalau ikutkan dari segi hierarki, Tun lagi tinggi. Tapi tu nak tanya kan, orang duk tanya masa mula-mula pun, bila saya mula-mula mengenali Tun Faisal kan, dan saya nampak nama Tun Faisal Ismail Aziz dekat Facebook sebagainya, saya tertanya-tanya tahu, Tun itu ialah memang ada dalam IC ke? Ataupun gelaran diberikan oleh Agung ke? Bila gelaran balik Agung tu, bila masa pula lah Tun Faisal jadi Perdana Menteri? Macam mana tu? Tun tu nama keturunan. Nama keturunan. Jadi Tun tu dia tidak ada pilihan melainkan terpaksa bawa sampai ke kubur, sampai ke akhirat. Dia dapat dari masa lahir lah. Jadi asal keturunan ni keturunan Megat Terawis. Megat Terawis ni salah satu daripada 3 keturunan yang besar di negeri Perak. Keturunan yang pertama ni tentulah yang Sultan yang daripada negeri Melaka. Sultan Muzaffar. Kemudian dia akibat Portugis menjajah Melaka tu, menakluk Melaka, dia pergi ke Perak Johor, lepas tu Perak Yang keturunan kedua adalah bendahara Megat Terawis. Megat Terawis ni datang kerana nak mendamaikan perang saudara di negeri Perak. Ya, ingat cerita tu. Yes. Dia berlawan dengan Tun Saban Tun Saban, yes. Dan yang ketiganya adalah keturunan Said Jamilul Lail yang membuat undang-undang 99 negeri Perak tu. Ya, undang-undang tubuh tu. Yes. Undang-undang tubuh tu. Jadi saya daripada keturunan Megat Terawis, bendahara. Jadi kalau lelakinya dia Megat, kalau perempuannya Puteri. Kalau puteri, kalau Megat kahwin dengan orang kebanyakan orang ataupun ada gelaran, dia akan ikut suami lah. Ke bapa, Megat jugalah. Dan anak perempuannya Puteri. Kalau kata Puteri kahwin dengan orang kebanyakan yang tak ada title. Kalau ada kebanyakan, kalau ikut Said, kahwin dengan Said, dia jadi Said lah. Dia Said lah. Kalau dia ikut orang biasa, dia tak ada, macam ayah saya tak ada gelaran, orang biasa. Jadi dia akan jadi Tun. Laki perempuan pun Tun. Oh, kiranya sebab bapak tu tak ada gelaran, tapi nak mengekalkan salah silah itu, dia Tun di situlah. Okay, sebab faham. daripada segi salah silahnya, selepas mendamaikan perang antara Sultan dengan perang saudara di Perak tu, diceritakan bahawa Megat Terawis telah berkahwin dengan anak kepada Tun Saban tu. Okey. Jadi bila keturunannya, dia mengambil penghormatan daripada Tun Saban tu, jadi anak-anak tu dinamakan Tun lah. Oh, okey. Dan macam betul. Nampak tak, bukan kaleng-kaleng bang. Tun Faisal kita ini kan. Sebenarnya dia sangat-sangat fascinating tau. Kalau kita tahu tentang sejarah kehidupan seseorang itu. Sebab kadang-kadang kita nampak orang tu mungkin okey, biasa-biasa je dan sebagainya kan. Tetapi kadang-kadang dia ada pelbagai maksud di sebalik nama. Betul tak Tun? Betul. Alright. So Tun Faisal ini sekarang tengah popular. Macam mana anda tahu, sangat-sangat popular. Terutamanya pengumuman beliau menyertai Bersatu baru-baru ini. Dan pengumuman tersebut of course lah disambut dengan pelbagai. Ada yang memang of course ramai meraihkan. Sebab kita memang nampak Tun Faisal ini merupakan seorang yang vokal terhadap kepimpinan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dalam UMNO. Dan juga merupakan seorang yang vokal juga berkaitan dengan isu-isu berkaitan dengan tata kelola dalam UMNO itu sendiri sebagainya. Tetapi bila beliau mengumumkan masuk Bersatu, ada juga pihak yang mengambil kesempatan lah untuk orang kata downgrade
penyertaan Tun kan. Sebab kalau saya perhatikan Tun, ada juga orang-orang nakal kan, golongan-golongan nakal dekat Facebook lah terutamanya kan. Dia mengambil tulisan-tulisan lama Tun. Macam ni kan, kita ada tulisan Tun yang bertarikh 5 Februari 2020. Betul. Di mana Tun telah menulis kata, saya kadang-kadang pelik dengan orang yang kata kami sayangkan parti, tapi bila keputusan parti tak sama dengan mereka ugut nak keluar parti sebagainya bla bla bla, yang diakhiri dengan kata-kata yang diorang highlight ni. Dia kata, akhirnya tak ke korang sama je dengan Mahathir tut dan Melayu PPBM tut whatever tu kan. Tapi kan Tun dah mencari bersatu. Jadi persoalannya kat sini Tun, what is your justification? Apakah justifikasi Tun untuk menyertai bersatu, dan apa identitas jarahnya lah yang ceritakan? Sebab kita tahu setiap apa yang kita buat ni mesti ada sebab, betul tak? Betul, betul. Saya sentuh dululah pasal yang posting lama tahun 2020 tu, 5 Februari tu. Saya rasa orang yang post balik semula ni memang ini salah satu kerja daripada tingkat 38 PWTC lah. dia memang ada satu task untuk karakter assassinate orang. YBKJ dah kena, Datuk Isham dah kena, ramai lagi dah kena lah. Jadi ini memang tugas mereka lah. Cuma mereka ada kesilapan sikit lah. Sebab bila mereka gunakan posting ni, saya rasa mereka tak faham konteks dia. Pada 5 Februari 2020 tu memang ada satu gerakan untuk keluar daripada UMNO. Sebab ketika itu ada ura-ura. Pertamanya orang hilang kepercayaan kepada Datuk Seri Zahid ketika itu. Dan ada sekumpulan ketika itu yang tidak senang dengan pada ketika itu dah ada cubaan untuk bekerjasama dengan DAP dan juga Anwar Ibrahim. Jadi ada sekumpulan yang tak senang, jadi mereka keluar. Cuma pada ketika itu pada saya tak boleh terima pendirian yang macam tu, kerana bila mereka keluar, dalam posting tu saya ada tulis takkan nak buka parti baru bekerjasama dengan DAP, kemudian dengan PKR, dengan PAN kan, untuk melawan UMNO kembali kan. Samalah macam yang dibuat oleh Tun Mahathir dengan Bersatu dulu. Betul, ada di sini, ada tulisan di sini, ada tulisan di perenggan yang ketiga ni. Betul. So dia orang missing point tu. Missing point tu pertama, saya bukan keluar parti. Saya dipecat. Okey. Mula-mula digantung, tak cukup dengan gantung, dipecat pula. Itulah, double. Double. Orang lain ada satu je. Awalnya satu je, saya terus. Saya dua, tak puas hati tu. Mula-mula gantung dulu 6 tahun. 6 tahun tu memang nak bunuh karier dah. Itu dah kita tahu dah. Kalau gantung sekejap-sekejap tu okey. Gantung 6 tahun bermaksud gantung 2 penggal, means nak bunuh karier terus. Kedua, tak cukup tu. Pecat pula. Dan kena faham, saya dipecat bukan macam orang lain dipecat. Saya dipecat kerana menentang pengkhianatan Presiden Zahid Hamidi. Kerana ketika itu sudah bocor cerita, dia dah tanda tangan SD menyokong Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri dan menggerakkan jajaran baru dengan PKR dan DAP. So ini sangat bertentangan dengan dasar parti dan juga keputusan Perhimpunan Agung UMNO pada tahun sebelumnya, tahun 2019 tak salah saya. Yang no DAP no Anwar tu. Yes. Masa tu dah ada keputusan itu kan. Jadi bila ada keputusan itu dan orang yang melanggar dasar parti ini adalah Presiden ni. Dan benda ini bocor. Sebabnya benda ini bocor sebab ketika kita nak ke pilihan raya Sabah masa tu Datuk Seri Anwar Ibrahim buat satu kenyataan bahawa dia dah cukup number. Dan kita tak faham kenapa, tapi bila nak dibuat kenyataan menafikan, Presiden sendiri kata tak payah nafikan sebab silent is golden. Kita tak faham apa pada waktu itu. Cuma ada Tan Sri Anwar dapat call daripada satu pihak yang bertanyakan betul ke kan, sebab orang ni nak jumpa tuanku yang di Pertuan Agong kan. Dan Tan Sri Anwar kata dia masa tu lugu bendul, tak tahu apa yang berlaku sebenarnya dan percaya kepada Presiden. Dia menafikan, dia kata tak kot, ini Anwar nak bohong macam kita 16 September tahun dulu kan. Jadi okeylah, selesai macam tu. Cuma habis pilihan raya Sabah, dan apa yang berlaku, balik ke Semenanjung, berlaku sekali lagi. Tan Sri Anwar dapat call dan bertanya, betul ke Anwar dah cukup number?
katanya ada sokongan daripada pemimpin-pemimpin UMNO, ahli-ahli parlimen UMNO. Sama Tan Sri Anwar menafikan, tapi orang yang call beritahu ini ada surat. Ada Surat sokongan. Okey. Jadi Tan Sri Anwar pun sudah jam kan. Jadi untuk mengetahuinya, dia pergi jumpa dengan Perdana Menteri, tanya sendiri kan. Memang Perdana Menteri kata ketika itu Tan Sri Anwar ada, tapi Tan Sri Anwar tak tengoklah surat tu. Dia balik dulu, dan kemudian Presiden jumpa Tan Sri Muhyiddin, dan juga masa itu jumpa juga dengan Tuan Guru Haji Abdul Hadi. Di situlah terbongkarnya Presiden menafikan, tapi kemudian ditunjukkan surat sokongan itu, dan Presiden tak tahu nak cakap apa, dia keluar pada rumah tu kan. Dia belah macam tu lah. Dia bilang macam tu je kan? Tapi perkara ini juga diketahui oleh beberapa orang, kerana lepas tu dikhabarkan Presiden pergi ke rumah Datuk Ismail Sabri, pergi ke rumah, di situ ada Ketua Wanita ketika itu Datuk Noraini, ada Samsul Anwar Nasarah, ada Rizal Marikan kan? Jadi mereka tahu cerita ni. Cuma ketika itu untuk menjaga keharmonian dalam UMNO, dicadangkan supaya disenyapkan dan dinafikan lah benda ni masa tu Masuk wakapet dulu lah. masa tu masuk wakapet. Tapi masalahnya dia menjadi semakin besar sebab bila Tan Sri Anwar cuba explain diri dia, sebab dia diserang sebagai Pro Bersatu ketika itu kan. Satu tindakan telah diambil untuk menghentikan gerakan dia menjelaskan perkara ini kepada Akar Umbi. Sebab masa itu dia masih Setiausaha Agung Barisan Nasional, dan dia ada local standby untuk panggil orang. Jadi dia jumpa dan setengah orang dah mula terima. Bila Akar Umbi dah mula terima, jadi Tan Sri Anwar dipecat. Masa itu daripada jadi Setiausaha Agung, dan ketika itulah Tan Sri Anwar keluarkan cerita tentang surat tadi. Jadi bila Tan Sri Anwar dah keluarkan cerita pasal surat tu, saya ketika itu adalah Timbalan Ketua UMNO Bahagian Putrajaya. Tak ada arahan pun daripada Tan Sri Anwar. Tapi sebagai pemimpin UMNO di peringkat Akar Umbi, saya rasa terpanggil untuk meminta Presiden bertanggungjawab. Lebih-lebih lagi saya follow tu sebenarnya balik daripada masa di Pilihan Raya Sabah. Kita dah nampak ada benda yang pelik. Malah Presiden pun tak hadir untuk ucapan penutup kempen tu bersama dengan presiden-presiden parti yang lain. Kita dah nampak pelik. Cuma bila balik tu, ada satu gerakan memanggil ahli parlimen BN untuk mengusulkan kerjasama dengan Anwar Ibrahim. Kan? Cuma masa itu Datuk Najib ada, dia kata no DAP. Kan? Tapi hasil keputusan meeting tu, hasil perjumpaan itu gagal. Ramai MP UMNO, MP Barisan Nasional menolak kerjasama ni. Malam tu dibuat pula mesyuarat MKT, pun ditolak. Masa itu MKT ramai yang tak bersama dengan Presiden, dan 2 hari selepas itu pun dibuat benda yang sama, ditolak. Jadi bila press tanya pada saya, pick up kepada kita kata kenyataan akhbar dan pendedahan Tan Sri Anwar tu, bila press tanya saya jawab ketika itu, selepas cubaan berkali-kali untuk bekerjasama dengan Anwar dan juga dengan DAP, Presiden telah ditolak. Cadangan Presiden telah ditolak. Bermaksud Presiden sudah hilang kredibiliti. Jadi itu diambil sebagai title sahabat bahawa saya mengkritik Presiden. Padahal saya bagi kenyataan because of berkali-kali ditolak, Presiden sudah kehilangan kredibiliti. Dan macam mana untuk baikinya? Saya bagi pula cadangan. Saya bagi tahu bahawa dia perlu membuat satu akuan bersumpah bahawa tidak akan menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, menafikan kewujudan surat tu, dan dia kena juga memberitahu tidak akan sekali-kali buat kerjasama dengan DAP, jajaran baru. Itu sebenarnya cadangan kan? Betul. Tapi konteksnya telah diambil sebagai, pertama, saya mengkritik Presiden secara terbuka. Kedua, konteksnya saya telah memfitnah Presiden disebabkan oleh surat tu. Okey. Kan? Dan atas 2 tuduhan ni, saya dihadapkan ke lembaga disiplin. Dan walaupun saya dah jawab, malah saya bagi tahu, kalau nak tahu surat ni wujud ke tak wujud, untuk membuktikan saya memfitnah atau tidak, tanyalah 7 orang ni. Kan? 7 orang ni adalah antaranya Tan Sri Muhyiddin sendiri. Boleh tanya pada Datuk Ismail Sabri, tanya Noraini, boleh tanya pada Rizal Marikan, boleh tanya Samsul Anwar Nasarah, boleh tanya pada Anwar Musa, boleh tanya pada pihak yang menerima surat tu, kan? Dan juga boleh tanya pada Tuan Guru Haji Abdul Hadi juga. Kan? Maksudnya ada ramai orang.
Cuma mereka, saya tak rasa mereka nak buktikan saya tak bersalah. Dia Sebaliknya, sekadar macam formaliti lah. Formaliti je. Rasanya dia nak hukum je, kan? Dia nak hukum aja untuk memberi pengajaran kepada orang-orang yang lain yang nak menentang presiden, supaya siapa yang bercakap akan dihukum. So saya orang yang pertama sekali kena hukuman 6 tahun gantung, dan Papa Gomo selepas tu Azri selepas tu kena orang kedua, kan. So daripada segi itu, faktanya yang mereka lupa, posting itu saya tulis ketika saya bersama dengan presiden untuk menjaga keharmonian parti. Kerana apa? Kerana saya percaya ketika itu presiden tidak khianat. Tapi sekarang dia berbeza. Dia macam ni lah Berkuantun. Dia macam harapkan pagar tak boleh harap lah. Pagar tak boleh harap lah. Dia pula yang makan padi, kan. Jadi sepatutnya dia tunjukkan contoh. Tapi dia pula yang sebenarnya yang melanggar dasar parti. Okey. Konteks yang penting dekat situ adalah saya dipecat. Kan, bukan saya keluar parti menubuhkan parti baru. Itu yang pertama. Okey. Yang kedua, saya dipecat kerana melawan pengkhianat. Bukan saya khianat, presiden yang khianat. Konteks yang ketiga, saya sebut bahawa takkanlah nak keluar parti, buat parti baru, bekerjasama dengan DAP, PKR dan apa semua, semata-mata sebab nak kuasa. Dan sekarang sebenarnya bukan saya yang bekerjasama dengan DAP, PKR dan mana. Betul. Sebaliknya, orang yang berada dalam UMNO. Betul. Sebab itu, kalau kita mengambil konteks, ketika itu, saya marah kepada Bersatu, bukan pasal apa. Pada waktu Bersatu ditubuhkan, memang tujuannya adalah untuk menarik undi 5% undi Melayu supaya kerajaan ketika itu boleh dijatuhkan, ya. Tapi mengambil kira pada tahun 2020, 2019, 2020 tu, Bersatu telah bersama-sama dengan Muafakat Nasional, bersama dengan PAS, bersama dengan UMNO, untuk mengeluarkan DAP daripada kerajaan, dan membentuk kerajaan baru. Pada saya itu satu tindakan yang cubaan untuk membetulkan balik perkara yang lama. Okey Tun, bila Alang-Alang Tun dah sebut tentang Bersatu ni kan, nanti kan takut saya pula terlupa nak tanya soalan. Sebab saya baca komen-komen dekat kita punya kata apa, penonton kita lebih kurang dekat 800 orang yang tengah menonton sekarang ni kan. Kita baca komen-komen ni dan ada yang mengatakan bahawa bila Tun sebut berkenaan dengan resolusi no anon UDAP, dan dalam resolusi yang sama juga dia kata ada no Bersatu. Mungkin Tun masih ingatlah kan dia sebut tu. Dan sekarang ini Tun telah pun menyertai Bersatu kalau ikutkan. Jadi saya faham mana hala tuju yang mereka nak bawa dengan soalan ni tau, iaitu dulu kau kata presiden pengkhianat kerana dia nak bersama dengan DAP dan juga Anwar, tapi sekarang kau telah bersama dengan Bersatu. Tidakkah itu juga merupakan satu benda khianat? Dan mungkin Tun boleh jawab perkara itu, dan mungkin Tun boleh panjangkan kenapa Bersatu. Tu je. Pertama, saya tak nampak apa salah Bersatu. Sebab pertamanya kalau macam saya sebut tadi, 2020, 2019 mereka telah bersama-sama dengan PAS dan juga dengan UMNO atas common struggle, atas common cause, telah mengenepikan DAP dan mengeluarkan DAP dari kerajaan. Itu penting tu. Sebab the bigger evil lah orang kata. The biggest event lah. Memang betul lah. So sebab itu kalau tanya saya, dia apa ni, dia break even tadi maksudnya. The biggest evil lah. The biggest evil lah. Maksudnya perkara yang dia pernah buat sebelum ini, dia telah betulkan balik apabila mengeluarkan DAP dan membentuk satu kerajaan Melayu Islam yang menjadi tunggaknya dan majoriti di dalamnya, yang sama ideologinya. Benda dah cantik dah. No Anwar, no DAP, always dalam the main agenda dalam lah, keputusan UMNO. Cuma apabila berlaku presiden tanda tangan SD, iaitu selepas Datuk Seri Najib dihukum oleh Mahkamah penjara 12 tahun tu, SD itu telah ditandatangani, dan saya melihat ada satu gerakan untuk menanam kebencian orang UMNO terhadap Bersatu.
Dan hasutan telah dibuat untuk menghentikan kerjasama dengan Bersatu dan menggagalkan agenda penyatuan ummah. Termasuk dalam usaha ini adalah menggagalkan muafakat nasional sehinggalah mencari gaduh dengan PAS. Dan akhirnya disusuli dengan UMNO Go Solo dan akhirnya benda ini merugikan UMNO. So saya tidak nampak bahawa no bersatu itu satu yang wajar. Saya nampak itu hanyalah agenda yang bertentangan dengan agenda penyatuan ummah dibuat oleh kelompok tertentu dalam UMNO yang saya panggil kluster mahkamah dan juga kluster manafik yang mahu menggagalkan agenda penyatuan ummah kerana nak menyelamatkan tengkuk seseorang dan juga membentuk kerajaan baru dengan Anwar dan juga dengan DAP. Itu saja. Kan? So bersatu ni, no bersatu ni datang kemudian dia bertentangan dengan matlamat kita nak menyatukan ummah dan dia sebenarnya dia datang bukan atas keikhlasan. Masa kita bentuk muafakat ummah itu, dia datang daripada keikhlasan, common cause untuk agama, untuk ummah. Tapi yang ini bukan common cause untuk Islam, untuk ummah, not even untuk parti pun. Sebab bila UMNO Go Solo, kita kalah teruk kan. UMNO lebih kepada personal agenda lah. Lebih kepada personal agenda. So benda ini tidak wajar. Sebab itu saya kata orang UMNO telah ditipu oleh Zahid. Zahid adalah pengkhianat. Zahid adalah broker sebenar, broker kepada Anwar dan juga broker pada DAP. Dan peliknya orang UMNO dah lepas 2 tahun setengah pun masih kena tipu dan masih tak tahu itulah realiti yang sebenar dan mereka masih boleh menyokong dan menerima Zahid kan. Tak tahu apa mandrem lah dia pakai. Itulah dia. Dia macam dia nampak macam lain macam betul kan. Macam saya tak tahu, saya tak berani kata lah sebab saya tidak berada dalam circle itu. Jadi saya bukanlah seorang yang layak untuk komen lebih-lebih. Tapi sebagai seorang luar yang adalah orang kata apa sedikit perasaan, orang kata apa soft touch lah kepada UMNO sebab arwah mertua saya ialah mantan Net Ketua Bahagian Gopeng kan. Jadi kita pun fahamlah UMNO ni macam mana cerita dia. Tapi bila melihatkan tentang orang-orang UMNO yang masih lagi setia dengan Zahid ni, dia macam pelik lah bagi diri saya. Tapi okey, menyebut tentang orang UMNO ni Katun kan. Tadi masa kita berborak kosong sebelum kita mulakan kita punya podcast ini, kita ada membangkitkan tentang satu kerisauan ataupun satu naratif lah yang berlega-lega di kalangan orang UMNO. Konon-kononnya kenapa mereka begitu tak suka dengan Bersatu, kerana mereka beranggapan dan diyakinkan Bersatu ini adalah diwujudkan untuk mengharamkan UMNO itu sendiri, akan menyebabkan UMNO itu berkubur. Dan kalau ikut pandangan saya secara peribadi lah, saya tak nampak macam tu. Sebab saya nampak orang macam Tun sendiri pun daripada UMNO menyertai Bersatu bukan atas dasar sebab marahkan UMNO, tapi marahkan kepimpinan Bersatu, kepimpinan UMNO ketika ini, Tun Zahid dan sebagainya. Which is kita borak panjang tadi kan. Saya faham apa nampak apa Tun punya perasaan pada ketika ini. Jadi macam mana, boleh tak kalau Tun sampaikan sedikit mesej kepada orang-orang UMNO dekat luar sana, akar umbi lah kan, yang mungkin termakan dengan dakwah konon-kononnya Bersatu ini adalah untuk menghancurkan UMNO sebagainya. Dan kenapa mereka ini kalau nak menyelamatkan UMNO, we are speaking about saving UMNO kan, sebab mereka sayangkan UMNO, kenapa mereka kena tolak UMNO, Barisan Nasional serta Pakatan Harapan ini ketika PRN ini dan menyokong Perikatan Nasional? Kenapa? Okey, memang asalnya Bersatu ditubuhkan untuk menarik 5% undi Melayu, undi orang Islam, supaya boleh menjatuhkan kerajaan yang dulu macam saya sebut tadi lah. Tapi mereka redeem balik dengan mengeluarkan DAP daripada kerajaan. So selepas itu mereka bukan saja menerima UMNO juga menerima mereka, dan mereka duduk bekerjasama dalam muafakat nasional. Malah mereka menerima, bersetuju untuk menjadi sebahagian daripada muafakat nasional. Cuma usaha itu telah dihentikan oleh Presiden sendiri kalau mengikut cerita Tan Sri Anwar, sebab dia masa itu Setiausaha Agong dan juga Sekretariat dalam muafakat nasional. Benda tu nak dibawa dalam mesyuarat muafakat nasional, tapi telah diminta untuk tidak dibawa. Jadi itu boleh tanya detail dengan Tan Sri Anwar lah. Tapi saya ada ketika itu mengetahui apa yang berlaku, dan kita pun heran pada masa itu apa sebenarnya sedang berlaku Tapi nampak macam memang walaupun Bersatu dah setuju nak masuk terlibat dalam muafakat nasional,
tapi akhirnya kita yang tarik handbrake, tak nak bagi mereka masuk. So maksudnya ketika itu cerita-cerita lama mengenai Bersatu dan juga mengenai UMNO ni somehow rada telah reda sedikit. Dia cuma berbangkit semula selepas Datuk Seri Najib dijatuhkan hukuman. Dan dijadikan buruk, lebih buruk selepas PRN Sabah, kerana wujud satu naratif daripada tingkat 38 bahawa dalam PRN Sabah UMNO telah disabotaj oleh Bersatu. Walaupun masalah dia ketika itu saya, Tan Sri Anwar, office kami semua ada di sana. Dan kita boleh verify bahawa masing-masing ada kesilapan. Masing-masing pun ada usaha mengganggu masing-masing. Tapi bukanlah kita nak kata itu sabotaj, itu hanya pertikaian di bawah. Tapi cerita tu adalah sabotaj seolah-olah macam Bersatu ni memang nak mematikan UMNO di Sabah dan tak nak berkompromi langsung tentang seat Ketua Menteri Sabah. Padahal daripada awal lagi sebenarnya seat Ketua Menteri Sabah memang ditawarkan kepada UMNO. Hanya selepas BN dapat seat yang lebih kurang daripada Perikatan Nasional, barulah negotiation tu kita kata bertukar. Pada masa tu kami masih ada di sana. Yang lain-lain ni semua sembang aja tapi tak ada sana. Orang contohnya Presiden sendiri tak ada di sana. Dia kena kuarantin. Ashraf Wajdi sama juga dah ada kat sini. Tok Mat Hassan tak ada kat sana. Razlan kena kuarantin. Dan ramai pemimpin-pemimpin UMNO ketika itu tiada di sana dan mereka tak tahu apa yang berlaku melainkan dapat laporan second hand ajalah. Hearsay lah. Hearsay aja. Tapi kami berada di sana dan kita melihat sendiri menjadi saksi bahawa adalah benda-benda yang kesilapan yang UMNO buat menyebabkan mereka tinggal 13 kursi je BN buat. Kita boleh explain benda tu panjang Tapi itu kena buat topik lain tu. Itu kena buat topik lain. Tapi apa yang kita tengok sebenarnya puncanya adalah kes mahkamah yang menghukum Datuk Seri Najib penjara. Selepas tu kita tengok naratifnya, usahanya, gerakannya adalah untuk memburukkan, mengajak orang Bersatu, orang UMNO untuk membenci Bersatu dan akhirnya memutuskan kerjasama dengan Bersatu. Tentulah orang UMNO sensitif sikit, lebih-lebih bila digunakan ayat tadilah. Bersatu ni memang ditubuhkan untuk menggantikan UMNO, untuk menggantikan UMNO. Kemudian ditimbulkan pula cerita nak mengharamkan UMNO. Saya rasa cerita ini timbul mungkin sebab ketika itu nampak gugatan terhadap Perdana Menteri itu kuat sangat. Tapi sampai sudah, kalau kata mereka nak buat, mereka ada kesempatan untuk melakukannya sebelum kerajaan bertukar. Tapi tak dibuat. Malah pemimpin-pemimpin UMNO dalam kerajaan dia boleh bekerjasama rapat dengan Bersatu ketika itu, sampai kan bila Tan Sri Muhyiddin dijatuhkan, sokongan ditarik terhadap beliau, masih lagi UMNO dapat bekerjasama dengan Bersatu dan malah Perdana Menteri diangkat daripada orang UMNO sendiri. Maksudnya daripada satu segi sebenarnya yang memusuhi, yang membawa naratif memusuhi UMNO ni sebenarnya adalah sekelompok yang menguasai PWTC. Bukan yang ada overall. Kepentingan dia orang tu lah. Yang ada kepentingan. Dan ini yang kita kata, walaupun mereka cakap tentang kestabilan, tapi sebenarnya mereka yang merosakkan kestabilan. Lebih buruk lagi, kestabilan ini dirosakkan waktu kerajaan sibuk nak menjaga negara masa COVID dan menjaga nyawa rakyat masa COVID. So memang kalau tanya saya, memang ada cerita begitu, tapi saya tak nampak usaha untuk mengharamkan UMNO sewaktu berada di kerajaan, termasuklah kerajaan keluarga Malaysia, memang tak ada. Walaupun ketika itu kita tengok UMNO telah melanggar banyak peraturan mesyuarat. Berapa kali diorang tak buat pemilihan semua kan? Pemilihan nak ditangguh. Tapi cara Tok Mat Maslan, rasa Mat Maslan untuk menangguhkan peraturan itu pun sebenarnya mesyuarat pemilihan itu pun sebenarnya bertentangan dengan peraturan.
Tapi tak ada satu tindakan, walaupun masa itu sebenarnya Datuk Seri Hamzah yang jaga yang jaga KDN, tak ada satu tindakan untuk mengharamkan, kan? Jadi pada saya cerita-cerita tu hanya cerita-cerita, tapi tidak ada bukti yang menunjukkan memang ada satu tindakan untuk mengharamkan UMNO. Mungkin dia timbul kerana ada kemarahan daripada pihak-pihak tertentu dan pihak UMNO mengambil kesempatan membesar-besarkan cerita ni. Jadilah seolah-olah benda tu betul, kan? Tapi sebenarnya sampai saat akhir, walaupun ada kesempatan untuk membatalkan pendaftaran UMNO, tapi tidak dilakukan, kan? Alright. Itu daripada segi cerita itulah. Cuma ada orang persoalkan saya lah, kan? Sekarang saya masuk Bersatu, kan? Sedangkan Bersatu ini memang untuk menggantikan UMNO, kan? Pada saya ialah waktu waktu Bersatu mula-mula ditubuhkan, memanglah kita rasa marah kerana tujuannya adalah untuk menarik undi Melayu dan untuk menjatuhkan kerajaan. Dan ketika itu kerajaan Datuk Seri Najib lah, di bawah PM Datuk Seri Najib. Tapi bila kita lihat apa yang berlaku hari ini, kan, dengan cara Presiden dan kelompok-kelompoknya menyalahgunakan kuasa, melanggar peraturan mesyuarat, melanggar perlembagaan, merosakkan UMNO, bekerjasama pula dengan DAP Anwar, mengkhianati pengundi-pengundi UMNO, kan? So saya rasa nasib baik ada Bersatu dan PAS. Sebab kalau tidak, orang-orang macam saya yang tak boleh terima tindakan Presiden, pengkhianatan Presiden, tak boleh terima tindakan-tindakan untuk bekerjasama dengan Anwar dan juga DAP. Tak boleh terima tindakan-tindakan untuk membersihkan DAP, menyucikan Anwar Ibrahim dan Pakatan Harapan yang penuh dengan orang liberal Sekarang sekular. bersih betul dia orang. Lain macam suci. Itu jilat habis. Lain macam kilat pun. Kalau tengok lobak man punya jilat. Lain macam dia punya kilat tau. Boleh nampak muka. Betul. Jadi, orang-orang yang tidak boleh terima UMNO yang telah lari daripada perjuangan asal, ya, yang dah tinggalkan dah ni. Ini kita nak berjuang untuk agama, bangsa dan negara. Tapi saya nampak sekarang ni lebih kepada untuk menyelamatkan individu, lebih untuk tengkuk masing-masing, lebih untuk tembolok masing-masing. Saya dah tak nampak dah perjuangan yang tadi tu. Kalau tidak, dah lama dah kita bersama dengan Perikatan Nasional, kita membentuk Penyatuan Ummah dan kita buat bentuk satu kerajaan yang lebih besar, di mana lebih ramai pemimpin Melayu Islam di dalamnya sebagai tonggak. Tapi ini tidak berlaku kerana bukan itu keutamanya. Dan sebab saya tengok lebih kepada kalau kata bergabung dengan Perikatan Nasional, dua je sebab utama yang saya boleh ekstrak daripada apa yang diperkatakan oleh ahli-ahli MKT. Pertamanya, kalau masuk dalam Perikatan Nasional, maka Presiden tidak ada tempat. Bila Presiden tak ada tempat, kita akan ada masalah ketidakstabilan macam dulu lagi. Yang kedua, bila bergabung dengan Perikatan Nasional dah menang 73 sit Melayu. Nanti nak bertanding mana? Betul lah. Pertimbangan dia bukan pertimbangan Islam dan Ummah. Pertimbangan dia adalah pertimbangan Presiden dan juga kerusi. Yes. Yang saya tak boleh terima. Dan untuk kuasa itu, itulah ceritanya. Terpaksalah mengangkat Anwar Ibrahim jadi PM, terpaksalah angkat bekerjasama dengan DAP dan Pakatan untuk membentuk kerajaan, terpaksalah menyucikan mereka. Itu bukan perjuangan saya. Jadi orang macam saya yang tak boleh terima apa yang Zahid buat, apa yang kelompok-kelompok dia buat. Nak pergi mana kalau tak ada Bersatu dan PAS? Tun Razak, arwah Tun Razak dah sebut dah, kan? Yes. Kalau apa-apa berlaku pada UMNO, pergilah pada PAS. Sebab masa tu tak ada Bersatu. Betul. Sekarang Alhamdulillah ada satu lagi alternatif. Dan dua-dua ni dalam jemaah yang sama. So what is the problem? So kalau dulu kata tak ada Bersatu, saya akan masuk PAS. Sebab apa? Puncanya sebab kita tidak boleh terima UMNO yang telah tergelincir daripada landasan perjuangan. Itu je. Kan? Kita tidak boleh terima perbuatan-perbuatan Zahid. Dan kita tahu sebenarnya di saat ini UMNO tidak akan diterima rakyat dan pengundi selagi Zahid presidennya. Kan? So UMNO dah rosak. Jadi orang macam saya, kalau tak ada Bersatu pun, kita akan pergi PAS. So whether Bersatu diwujudkan ke, tak diwujudkan ke, asalkan ada satu alternatif yang berjuang untuk perkara yang kita sama-sama perjuangkan, kita akan pergi sana dan kita tidak akan stay dalam UMNO. Itu
pendirian saya. Sebab itu kalau orang nak marah pada Bersatu sebab ditubuhkan untuk menggantikan UMNO, pada saya yes, bila UMNO sudah tergelincir, orang Melayu dan pengundi-pengundi tradisi UMNO telah nampak perkara itu, of course lah dia orang tak akan bersama UMNO dan mereka akan cari alternatif yang lebih baik. Dan hari ini selepas PRU 15 terbukti undi kepada Perikatan Nasional tambah 2 juta. Betul. Undi kepada Pakatan Harapan kurang 200,000. Betul. Undi kepada Barisan Nasional kurang lagi dalam 300,000. 30,000 macam tu, 30,000 So pada saya daripada dengan pertambahan pengundi yang begitu banyak 6 juta, UMNO UMNO kekal dalam 3 juta undi lebih kurang. Pakatan Harapan kekal dalam 5 juta undi. Sebaliknya Perikatan mendapat 2 juta tambah lagi 2 juta, 4 juta lebih. So begitu banyaknya orang telah melihat bahawa UMNO bukan lagi pilihan untuk mereka, bukan lagi platform yang mereka boleh sandarkan. Dan sekarang ni orang melihat bahawa platform utama untuk mereka adalah PAS dan Bersatu. Dah tukar role lah sekarang. Tukar role. Dulu kita menganggap bahawa kalau tak boleh masuk UMNO ada alternatif. Sekarang tak. Kalau mungkin mereka tak nak keluar, tak nak sekarang ni pilihan utama adalah Bersatu dengan PAS dalam Perikatan Nasional. Kalau maksudnya Perikatan Nasional kalau dia orang tak nak ini, barulah mungkin nak pergi UMNO Ataupun parti lain. Ataupun parti lain lah, bukan UMNO lah. Baik masuk DAP. Parti kat Malaysia senang. Kejap-kejap dah parti tu, dia kejap parti ni. Sudah banyak sangat parti. Kalau dah macam ni lebih baik masuk DAP tak? Itulah masalahnya. Kalau dah macam ni. Itulah kisahnya. Tapi Tun, kita akan balik kepada cerita ini kejap lagi sebab saya ada beberapa juga pecahan soalan daripada berkenaan dengan penolakan pengundi dan sebagainya whatever ni. Tapi saya nak patah satu benda sebab saya tertarik sebab Tun dari tadi bercerita tentang pengkhianatan oleh presiden dan sebagainya kan. Dan bila sebut pengkhianatan, khianat K ni kan, saya tertarik ketika wacana Tun. Wacana yang paling famous tu, wacana yang lobak koyak tu, yang sampai kena mute mic kan. Aku tengok pula, ya Allah Muhammad Rasulullah. Saya dah terus terang, saya selalu tengok Mr. Bean. Itu lebih lawak dari Mr. Bean masalahnya. Saya cakap terus terang. Sorry lah, bukan nak kata dia Mr. Bean tapi cuma dia cakap that kind of entertainment better tengok itu banding Mr. Bean lah. Yang itu memang sangat-sangat lawak sebenarnya. Baik. Nak ceritakannya Tun, saya tertarik, which is ramai sebenarnya sangat-sangat tertarik dengan Tun punya 5K. 5K tu sangat-sangat best. Dan 5K tu boleh dikatakan sebagai satu formula. Ni lagi bagus dari formula Rafizi ni. Formula untuk rakyat memilih ketika PRN ni. Boleh tak Tun minta, saya tahu Tun dah banyak sangat diminta untuk cerita pasal 5K. Masa live dengan Papa Gomo, Masa Azri itu pun Tun cerita juga pasal 5K ni kan. But untuk kita viewers, kita ada lebih kurang 1,000 lebih dah yang menonton secara live sekarang ni kan, which is terbanyak dalam sejarah kita. Dah ada 150,000 orang likes untuk kita punya live ni. Alhamdulillah. Memang tu punya aura lain macam lah kan. Mentang-mentang lah guys aku handsome. Nak minta Tun ceritakan, huraikan 5K tu lagi sekali Tun, please. Baik. 5K sebenarnya saya melihat realiti di bawah kan. Realiti bawah, sentimen rakyat. Bila kita tengok kita banyak keluarkan isu-isu balik semula tentang apa yang mereka faham tentang Madani dan apa sebenarnya yang Madani bagi kepada rakyat kan. Dan saya juga lihat bahawa ada cubaan daripada pihak kerajaan untuk push naratif 3R. Mungkin untuk menakut-nakutkan, mereka tahu bahawa mereka tak dapat undi daripada orang Melayu Islam. Jadi mereka takut bahawa adalah orang-orang yang akan menggunakan naratif 3R ni untuk mempengaruhi undi di 6 negeri. Jadi mereka takutkan awal-awal. Kedua, mungkin mereka nak cari nak menunjukkan keburukan, nak menggambarkan bahawa parti ini ekstrim ke kiri, ekstrim Melayu, ekstrim Islam. Jadi 3R ni sebenarnya naratif kerajaan. Walhal hakikat sebenarnya dalam PRN yang akan datang ni, PRN 6 negeri ni, sentimen tu jauh daripada 3R. Sebab cerita 3R ni mungkin cerita dulu. Dan cerita 3R ni sebenarnya ada dua keadaan. Satu keadaan kita fight untuk hak kita. Fight untuk hak 3R tersebut. Satu lagi yang lawan. Satu lagi untuk menafikan hak tu. Contoh kita mempertahankan kedudukan orang Melayu, keistimewaan orang Melayu yang diperuntukkan dalam perlembagaan. Ada satu puak lagi nak menyamaratakan. Itu juga sebenarnya 3R. Betul. Tapi jarang dilihat sebagai 3R. Sebab itu bila Wan G
dia menamakan sultan sebagai syaitan. Yang dulu tu. Dulu. Yang dulu, yes. Sebab ideanya adalah ini kesamarataan, tidak boleh ada perbezaan status. Lagipun sultan ini kedudukannya adalah menjaga kedudukan Islam. Betul. Yang di Pertuan Agong pun sama. Jadi bila nak mensekularkan negara ni, sultan yang di Pertuan Agong ni tak boleh wujud. Kalau wujud, maka mereka akan menjadi tonggak untuk mempertahankan kedudukan Islam ni. Jadi untuk tarnish, untuk character assassinate, untuk bunuh imej sultan tu, Wan Ji nak menamakan, okey, dalam masa beberapa tahun ni kita nak menamakan dia sebagai syaitan kan. Apa-apa syaitan, rujuk sebagai syaitan. So ini sebenarnya naratif yang dimainkan oleh Pakatan Harapan dan juga DAP. Kalimah Allah misalnya, kalau ingat lagi, siapa ingat lagi, pilihan raya negeri Sarawak tahun 2011. Anwar Ibrahim pergi sana berkempen, orang-orang pakatan pergi sana berkempen. Kalimah Allah disebut. Kita nak kalimah Allah digunakan untuk semua. Cari balik berita tu. Saya ingat lagi berita tu. Maksudnya siapa-siapa saja boleh guna kalimah Allah. Itu sebenarnya 3R dalam konteks reverse tadi. Yes. Kita mempertahankan supaya kalimah Allah itu tidak digunakan sewenang-wenangnya untuk menggantikan biblical God. Betul. Tapi orang macam Anwar Ibrahim ni, waktu dia berkempen pada situ, saya ingat lagi kempen ketiga itu seolah-olah fight untuk hak semua orang. Yes. Tapi dalam waktu yang sama sebenarnya menafikan hak kita sebagai orang Islam untuk mempertahankan kalimah Allah tu supaya tidak digantikan dengan biblical God. Jadi itu sebenarnya 3R. Tapi Tun, Alalang, sebelum kita masuk ke bilik 5K ni kan, saya tertarik bila Tun cerita pasal 3R ini kan. Macam itulah yang saya perasan, tuan-tuan sekalian, bila kita bercerita tentang 3R from our side lah kan. Okey, minta maaf jangan ban pula. Kita bukan nama 3R ni. Kita nak cerita tentang benda yang betul. Bila kita cerita tentang set 3R, sebenarnya kita telah mematuhi perlembagaan itu sendiri, betul tak? Betul. Live kita dah sangkut dah. Live kita sangkut dah. 3 Nasib dah sangkut dah. Okey. Bila kita cerita tentang 3R from outside, mempertahankan kedudukan raja, mempertahankan agama Islam selaku agama persekutuan, mempertahankan orang Melayu sebagai orang kata apa, dijamin hak dalam perlembagaan apa, itu termaktub dalam perlembagaan, betul tak? Betul. Dan bila ada orang yang cuba reverse macam Tuan katakan tadi, mereka itu sedang cuba untuk melawan perlembagaan. Am I right? Mereka memancing kita punya reaksi. Yes, betul. Padahal cuma disamarkan dalam bentuk itu hak asasi. Disamarkan sebagai itu hak sejagat. Itu nilai sejagat. Lawan ekstrim. Lawan ekstrim. Jadi kita ni digambarkan sebagai ekstrim, sedangkan kita mempertahankan peruntukan dalam kerajaan. Mereka, walaupun mereka sebenarnya mempertikaikan 3R, tapi dilihat seolah-olah memperjuangkan kesejaratan. So this is the problem. Dekat sini dia ada very fine line. Tapi sebenarnya yang memainkan sentimen 3R sebenarnya mereka. Yes. Kita sebenarnya mempertahankan apa yang termaktub dalam perlembagaan. Tapi kita yang salah. Kita yang salah. Sebab kita bereaksi. Kita bereaksi. Jadi kita, misalnya macam azan lah. Yang mempertikaikan azan kuat siapa? Bukan kita. Betul. Tapi bila kita pertahankan, dia jadi 3R. Kita pula jadi ekstrim. Kita pula jadi ekstrim. So tolonglah, ketidakadilan ini kena berhenti. Because kita duduk dalam negara ini, ada perlembagaan. Dan apa yang kita cakap ini adalah berdasarkan kepada perlembagaan. Bukan satu benda yang ekstremisme. Bukan satu perkara yang direka-reka. Dan yang paling penting sekali, bukan untuk mencetuskan ketegangan kaum. Sebaliknya, kita mempertahankan status quo yang memang telah dijamin dalam perlembagaan itu sendiri. Am I right? Betul. Okey, Tun, balik pada 5K. Okey, jadi bila 3R ni nak digunakan sebagai naratif kerajaan, saya tak bersetuju. Sebab isunya berbeza. Sekarang ni isunya sangat berbeza. 3R naratif kerajaan ni adalah usaha ataupun propaganda kerajaan untuk melarikan rakyat, divert perhatian rakyat daripada isu sebenar. Yes. Sebab itu saya kumpulkan semua isu-isu yang ada pada rakyat. Saya cuba rangkumkan, tengok sebenarnya masuk dalam segmen apa dan sebab itu 5K itu keluar. Sebab daripada mula pilihan raya kita tengok kenapa rakyat marah. Rakyat macam saya, kita yang mengundi Barisan Nasional tak pernah harap untuk dapat DAP. Bagi orang yang mengundi Pakatan Harapan tidak pernah harap ada Zahid dalam kerajaan.
tidak pernah harap LCS itu ditangguhkan. Tidak pernah harap untuk bekerjasama dengan UMNO yang dianggap sebagai parti penyamun. Jadi pengkhianatan ini berlaku apabila sebenarnya sudah ada perancangan sejak tahun 2020 lagi. Kan? Dan apabila Zahid memilih untuk bersama dengan Pakatan Harapan, pengkhianatan itu telah direalisasikan. Dan orang Melayu melihat, pengundi UMNO melihat dan mereka kecewa. Begitu juga pengundi Pakatan Harapan, mereka juga kecewa. Jadi ini disimpan. Sampai sekarang mereka masih ada kesan, sebab bukan semua yang mengundi Pakatan Harapan dan juga mengundi Barisan Nasional itu adalah ahli UMNO dan juga ahli PKR atau ahli DAP. Ada setengahnya adalah atas pagar yang mengundi berdasarkan kepercayaan terhadap janji-janji yang diberikan oleh Pakatan Harapan dan juga BN berdasarkan yang dibuat dalam kempen mereka. Misalnya Pakatan Harapan setiap perhimpunan, setiap perjumpaan, setiap penceramah mesti nyanyi lagu hoi hoi ya hoi, siapa sokong penyamun. Betul. Dan dalam lagu tu pula yang syoknya video klip tu ada gambar Zahid Hamidi tengah naik basikal. Disamakan dengan gambar piramid naik basikal penyamun dulu kan. Alibaba punya lapuk kan. Dalam tu ada cerita kapal selam. Dalam tu ada cerita Najib. Dalam tu ada cerita Rosmah. Dalam klip tu juga ada semua cerita LCS kan. Semua ada kan. Jadi digambarkan bahawa inilah Barisan Nasional takkan nak undi Barisan Nasional sebab dapat ni penyamun. Sampailah ke satu tahap undi BN, undi KJ akan dapat Zahid. Sampai begitu sekali. Yang dekat Sungai Buloh tu. Sebab ketika itu sentimen besarnya yang saya lihat kan, bukan 3R juga. Sebenarnya sentimen besar ketika itu, kenapa Perikatan Nasional dipilih? Pertama, sebab tolak parti rasuah, tolak pemimpin rasuah. Itu sentimen yang pertama. Sebab itu bila Pakatan buat lagu ni, sebenarnya dia memisahkan pada dua kelompok. Satu kelompok mungkin undi Pakatan, satu kelompok lagi akan undi Perikatan Nasional. Sebab dilihat bersih. Yang buruk masa tu Barisan Nasional je. Penyamun masa tu je lah. Kan? Kemudian kempen yang kedua, sentimen yang kedua ketika itu, kalau kita ingat lagi, yang Barisan Nasional pula, setiap hari Ashraf Wajdi punya budak-budak akan nyanyi lagu apa? Cukuplah sekali ditipu. Cukup sekali ditipu. Betul. Yes. Dan dalam lagu tu, kan, kalau dengar lirik dan tengok dia punya video klip, semua about Pakatan. Betul. Dia tak cakap pasal Bersatu, dia tak cakap pasal PAS, dia cakap pasal Anwar, pasal Rafizi. Lepas itu Perikatan Nasional dipinggirkan lah. Korang gaduh lah diorang. Jadi, ada sebahagian daripada orang yang tak nak kepada Pakatan sebab penipuan Pakatan tak akan undi Pakatan. Betul. Tapi mungkin mereka tak suka Zahid. Mungkin mereka tak suka UMNO, mungkin tak suka parti yang terkait rasuah. Kan? Jadi, mereka akan pilih PN. Itu sentimen yang kedua. Sebab tak nak penipu. Tadi parti terkait rasuah, individu terkait rasuah. Yang kedua tak nak penipu. Yang ketiga, kalau tengok kata-kata, orang tak nak undi Barisan Nasional sebab Zahid. Betul. Sebab itu, undi di Sungai Buloh, undi KJ dapat Zahid tu is a problem pada KJ. Dia punya kempen dia. Kempen tu. Sampai Datuk Jo pun sama di Titi Wangsa. Dimainkan juga. Undi BN dapat Zahid. Dapat Zahid. So, Datuk Jo pun terpaksa nafikan. KJ terpaksa nafikan. Orang lain pun terpaksa nafikan. Dan di Putrajaya sendiri sebenarnya itu paling utama. Memanglah Kunannya ada masalah dia sendiri. Kan? Itu isu dia lah. Tapi kalau tanya saya, rata-rata orang yang berhubung dengan saya, yang telefon saya, yang saya call sendiri, dah check keluarga dia, mereka dan sebagainya, kebanyakannya terutama penjawat awam. Mereka bagi tahu mereka tak boleh bagi undi kepada Barisan Nasional tahun ini sebab tak nak bagi Zahid free hand untuk melakukan apa saja. Itu saja. Padahal mereka bertahun-tahun adalah pengundi tradisi BF Barisan Nasional. So, tiga sentimen ini adalah yang utama. Jadi, bila kita baca sentimen rakyat, dulu bukan pasal 3R. Cuma mungkin adalah satu lah. Jangan undi parti yang anti-Islam. Satu je. Satu aja which represent DAP. Yang main benda ni bukan Perikatan Nasional saja.
Barisan Nasional pun sama. Betul. Kan? No DAP. Jadi itu pun satu sebab tapi itu mungkin pada saya itu mungkin Dia faktor yang lebih kepada orang kata apa tu side dish lah. side dish lah. Tapi yang penting itu 3 lah. Yang utama 3 lah. And then baru yang kalau orang Barisan Nasional ni memang tak nak Anwar, tak nak DAP. Okey, selesai. Tapi realiti hari ni bukan 3R. Sebab kita tak nampak gerakan macam iSearch started Rome lagi. Betul. Lagi saya sebut lagi. Belum lagi kan. Kita belum nampak gerakan LGBT lagi. Belum lagi. Kita belum nampak gerakan transgender lagi yang gila-gila kan. Belum lagi. Yang baru kita nampak kalimah Allah aja. Yang itu kita tak setuju. Cuma sebab kita tak mainkan je tak jadi besar. Kalau kita mainkan, nak merasakan orang yang tak puas hati ni rasa orang Islam, rasanya kita boleh barak lagi macam himpunan putih itu. Tapi sebab kita tak mainkan, jadi jangan kata kita main 3R padahal kita marah isu ni. Tak apalah, 3R is not a sentiment. Sebab apa? Sebab ada sentimen yang lebih besar. Sentimen yang pertama tadi kena khianat. K yang pertama khianat. K yang kedua kena kelentong. K yang kedua kena kelentong. Kelentong daripada segi apa? Daripada segi janji-janji. Hari ni saya menang 24 jam, harga minyak turun 1 negara. Saya ulang. Dan dia sebut sebelum pilihan raya yang ke-15. Dia sebut kenapa orang sindir saya. Dia kata, kenapa kerajaan naik harga minyak turun? Macam mana turun? Saya bukan PM menteri. Jadi orang masih ingat dia cakap kan. Kemudian disebut juga dalam manifesto tu pasal PTPTN kan. Disebut juga janji-janji lama, benda-benda yang dia sebut lah. Paling kerap lah saya dengar dalam TikTok Rafizi ni kan. Seolah-olah dia lah yang paling pandai untuk menurunkan harga. Tun, bila Tun sebut PTPTN, sekejap, ambil masa sikit kan. Bila Tun sebut pasal PTPTN, saya cukup tak puas hati lah dulu. Ingat tak masa Wan Ahmad Faizal cerita tentang janji Pakatan Harapan berkenaan dengan pengampunan hutang PTPTN bersasar. Rafizi boleh kata dalam Dewan tak ada. Nak bawa Wan Ahmad Faizal pergi ke jawatan kuasa parlimen sebab mengadakan Dewan. Padahal ada. Bahkan pendidikan tinggi terang-terang pengampunan hutang PTPTN bersasar untuk golongan B40 adalah tu. Dia kata tak ada tu. Maksudnya dia ni memanglah Rafizi ni sama ada dia tak baca manifesto sendiri atau memang dia menipu. Contoh dia menipu bila dia menyalahkan pasal formula turun minyak harga RM1.50. Kan dia salahkan PAS. Betul. Cuma nasib dia tak baik masa dia berceramah atas lori truk tu. Benda tu ada rakaman. Jadi kita tahu sebenarnya formula tu datang daripada dia, bukan datang daripada PAS. Jadi dia kata kat situ. Samalah macam PTPTN ni kan. Sama ada dia tak sedar apa yang dia tulis dalam manifesto ataupun dia memang membohong. Dia tak nak dia tak bagi alasan untuk tidak laksanakan apa yang dia janji kan. So ini penipuan kan. Jadi rakyat pun masih marah. Betul. Kan? Termasuklah 5 hari bulan Disember Anwar umum turunkan harga telur. Ingat. Sepatutnya Mak Sabu turunkan harga telur 6 Disember. Betul. 2022 kan? Ya betul. Berapa bulan dah? Tak nak cerita lah tu. Banyak masalah. Kang jaga ikan macam telur. Rasanya harga telur pun tak turun-turun, malah makin naik dan terapung. So dan kena jatuh. Kena jatuh. Betul. Satu family tak boleh banyak-banyak ni jatuh. Betul. Dan inilah penipuan-penipuan. Kalau dengar dia punya cerita tu, saya ingat TikTok ni kan. Dia kata kalau macam ringgit jatuh. Ada 2 sebab kenapa ringgit jatuh lah kan. Dia kata dengan pelaburan naik lah. Okey, formula tu buat lah. Tak boleh buat juga kan. Lepas tu saya ingat lagi cerita pasal bila dia cakap pasal harga barang kan. Kita kan ada GLC. Kita kumpulkan dana daripada GLC ni. Kita beli stockpile pun semua lah. Ni, apa nama masa mula-mula Datuk Seri Anwar jadi kerajaan, jadi menteri. Dia kata apa? Nak kumpulkan semua ketua-ketua pengarah jabatan semua. Berkumpul membincangkan tentang nak mencari strategi untuk menangani kos hidup. Dah 8 bulan tu. Mana pergi idea-idea tersebut? Formula terbaik. Subsidi akan diturunkan secara berkat-berkat. Itu formula terbaik. Tak payah bincang pasal ramai-ramai. K yang besar kena kelentong ni besar sangat bang. Kau kalau K besar kena kelentong ni kena caps lock, kena bold underscore lagi. Betul. Dan itu masih mungkin orang masih boleh tahan lagi ni Tapi orang tahu dia kena tipu
K yang ketiga, kegagalan. Kegagalan K ketiga kegagalan. Kegagalan kerajaan hari ni. Kita tengok daripada mula dia masuk je, yang tadilah harga minyak tak dapat turun tu satu hal lah. Kita tengok pula harga telur tak dapat turun. Bukan setakat telur tak dapat turun, stok pun tak ada. Betul. Lepas tu kita tengok harga barang naik, bukan satu barang. Sayur naik berkali ganda, daging naik harga, telur naik harga, sekarang beras naik harga. Lepas tu barang-barang lain lah. Kalau tengok saya kat Facebook saya, creamer naik harga, macam-macam barang naik harga. Lampin budak, Sardin. susu formula, kan, sardin. So rata-rata walaupun dinafikanlah oleh kerajaan hari ni, salah satu kegagalan mereka adalah untuk menangani kenaikan harga barang yang satu mendadak dan melonjak tinggi. Mereka nafikan. Saya tengok juga Jcom tulis macam-macam compare harga price, tapi anda boleh cerita macam-macam. Yang tengok dan rasa adalah rakyat. Rakyat di bawah saya rasa tak dapat terima penjelasan daripada kerajaan, dan sebab mereka beli. Bila hari ni saya keluarkan cerita pasal harga barang tadi, ada banyak komen yang masuk kata hari ni dia beli sayur je dah RM70. Kalau dia beli barang je biasanya RM300-400 dah. Mana kata RM200 takkan lebih macam tu. Tun, jangan lupa Tun, Fahmi marah. Dia kata ini adalah coordinated inauthentic behaviour Tun. Satu kesalahan. SKMM nak pantau. Kalau kita nak copy paste, bercuci cerita ramai-ramai. Allahu Akbar. Saya rasa dalam Facebook saya tu suara rakyat, bukan orang yang tak berwajah. Bukan bot. Bukan bot. Bukan bot. Orang yang berwajah. Dan selalunya saya akan DM, saya akan tanya lagi sebenarnya dekat mana, kawasan mana. So kita tahu lokasinya dan kita tahu mukanya. Dia tak macam orang yang mempertahankan perkataan. Itu dia kata harga telur boleh dapat harga sekian-sekian. Saya tanya kat mana? Dah tak jawab. Yang dulu tu. Yang dulu. Okay. Kita viral ni kan. Viral dulu tu. Jadi ada setengah orang dia check pada app saja dan dia rasa itulah harganya. Tak betul. Jangan jadi caitro Madanon ni yang hanya check pada apps. Kadang-kadang apps ni tak tepat. Betul. Benda yang betul turun di bawah, beli sendiri. Kadang-kadang tak update satu hal. Kadang-kadang you tak akan dapat pada harga tu. Yes. Mungkin harga bila kita tambah sikit baru kita dapat, kan? Jadi itu kegagalan kawal sekarang ni kejatuhan ringgit. Kan? Gagal. Kegagalan untuk menahan kenaikan OPR. Itu pun lagi menyebabkan kos bebanan setiap bulan kepada pengguna. So benda-benda ini akan menyebabkan kemarahan kepada rakyat. Selepas itu ada satu lagi K, yang jenis cakap tak serupa bikin, kata lain buat lain. Hari ni pecah cerita. Kan? Cerita pasal integriti, cerita pasal orang lain, rasuah orang lain tu. Ini hari ni terbukti ada yayasan yang beli kereta Jaguar. Itulah dia. Ada similarity tak dengan siapa-siapa yang Papa Berry kenal? Yayasan beli yayasan. Adalah. Tak sebut bahaya. Nanti radio car tu berkawah. Jadi anak murid dengan cikgu lebih kurang sama lah, kan. Cuma satu bayar road tax, satu lagi beli kereta. Itulah kisah. Kan? So rakyat terpinggir, yayasan itu ditubuhkan untuk membantu rakyat terpinggir dan rakyat miskin luar bandar, dan juga bandar. Tapi itu salah satu kaedahnya adalah dengan membeli Jaguar. Itulah dia. Okey. Jadi ini benda yang kata lain buat lain. Billboard. Kata tak ada billboard Madani muka Anwar, kan. Sekarang ni saya dapat laporan berlambak-lambak. Saya diberitahu mula-mula cerita keluar ada satu video viral dekat Balik Pulau, kan. Balik Pulau. Penang, dekat Penang. Kemudian orang keluarkan, orang bagi tahu kat Balik Pulau pun ada. Dekat Kedah pun ada. Dekat Gombak pun ada. Yes, ada tambak tu. Maksudnya sekarang ni apa yang dia cakap hari tu semua tak sama. Lantikan politik dalam GLC. Lantikan anak dia sendiri, nepotisme. So ini semua kata lain buat lain. Right. Dan yang terakhir yang saya rasa orang tak boleh tahan adalah keangkuhan. K yang kelima. Sangat setuju. Keangkuhan. Kalau kita tengok daripada hari ni, daripada mereka jadi kerajaan sampai hari ni,
Tak pernah sekali pun mereka salah. Yang salah tetap rakyat, yang salah tetap peniaga, yang salah tetap penjawat awam. Dan salah tetap kerajaan 33 bulan. Salah kerajaan 33 bulan. Macam Ramadan cakap itu. Yang salah orang undi Perikatan Nasional, yang salah orang yang mengundi. Sebab apa? Sebab terima duit, sebab itu mereka mengundi Perikatan Nasional. Dia tak nampak yang salah tu UMNO, yang nampak tak salah tu Zahid, dia tak nampak yang salah tu adalah kempen pakatan yang memburukkan UMNO sampai UMNO terkesan. Dia tak nampak benda tu. Itulah masalahnya. Jadi dia tak nampak UMNO Go Solo itu adalah satu kesilapan. Dia tak nampak sebenarnya bila Zahid bertanding itu satu kesilapan. Tak ada. Dia nampak bagi duit, sebab itu PN menang. Padahal satu kes saja baru yang terbukti. Yang lain tak terbukti. So tak ada salah orang lain. Kemudian kalau kita tengok juga harga barang. Satu contoh keangkuhan menteri. Bila kita bagi tahu harga barang mahal, dia kata apa? Mana bukti? Tunjukkan bukti. Tak ada aduan. Kan kalau kita nak cakap, saya buat video pas banyak harga barang ni, banyak tahu saya rakan-rakan semua kan banyak buat video pasal harga barang ni. Saya tahu terang, kalau kita menurutkan kata hati buat video tu Tun, lama dah saya makin duduk dalam radio kau masalahnya. Sebab keangkuhan mereka tu di luar batas pemikiran manusia tau. Betul. Macam dia tak kerti apa, macam Allah aku tak perasan. Inilah masalah sikap kerajaan. Tengok KWSP bersasar. Berapa banyak orang yang terdesak nak keluarkan secara bersasar, dan dia kata orang-orang ni pun sebenarnya simpanan dah 5,000 je. Dan baru ni kita tengok yang terdesak tu tak boleh nak buat apa, terpaksa juga buat pinjaman. Berapa orang? Dalam 48,000. Katalah 50,000. Lebih kurang lah. Katalah dia orang buat pinjaman 5,000. 250,000 je. Berbanding dengan aset yang ada dalam KWSP untuk pelaburan ada 961 bilion. Takkanlah tak boleh bagi. Tapi kerajaan ini cukup angkuh. Apa? Tak boleh. Tak benarkan. Kami bertegas tak nak jadi popular. Paksa lagi rakyat ambil cagarkan KWSP dan ambil pinjaman. Sekarang dah kena OPR pula. Kan menyeksakan rakyat. Itulah masalah. Keangkuhan ini tidak menyelesaikan masalah rakyat. Tapi 5K tu dah kita tahu dah. Kita mula tadi apa tu, kena kencing, kena kelentong semua tu kan. Yang khianat, kata lain buat lain. And then lepas tu last sekali kena apa tu, keangkuhan saver. Ada 1K lagi saya nak tambah. Pendek je, koyak. Ni bukan saya tambah. Ini penonton-penonton kita duk tambah. Betul. K yang ke-6 ialah koyak. Mula-mula kita tak perasan. Sebab 5K rasa dah representatif lah. Dah cukup rasanya menyebabkan rakyat marah dan meluat. Cuma bila lepas wacana tu nampaknya Roma Adam telah berjaya menambah satu lagi K. Ya, koyak. Koyak macam tu. Dan ada orang tambah lagi 1K. Sebab bila Roma Adam lepas dia koyak, dia masih mempertahankan kekoyakan dia dengan dia buat spin off lagi kan. Alright. So orang tambah lagi 1K. Apa dia? Kebebalan tanpa sepadan. Astagfirullahaladzim. Aduh. Dia nak mempertahankan bas tu nilai dia lebih tinggi daripada ringgit Malaysia. Dia nak mempertahankan nilai peso tu sebenarnya lebih tinggi daripada ringgit Malaysia. So Tun, secara rasminya dalam kita punya podcast hari ni, kita akan wujudkan naratif 7K. K yang pertama tadi khianat. K yang kedua ialah kelentong rakyat. K yang ketiga kegagalan kerajaan. K keempat kata lain buat lain. K ketiga keangkuhan. K kelima keangkuhan. K keenam koyak. K ketujuh kebebalan. Alright. Kebebalan tanpa sepadan. Alright, itu adalah 7K yang terbaru. InsyaAllah kita akan buat video nanti insyaAllah. Ini live ini bukan direka tau. Saya dengan Tun Faisal, kita tak bincang beforehand benda ni. Memang tak ada bincang apa-apa. Benda datang secara organik, dan inilah dia 7K yang terbaru naratif yang kita boleh gunakan kepada selepas wacana dengan Lokman Adam, insyaAllah. Astagfirullahaladzim. Tapi minta maaf kerajaan, bukan kita saja nak kutuk anda, nampak anda. Tapi macam saya selalu katalah, kalau anda buat kerja berjenis, orang takkan kutuk. Betul tak Tuan? Jangan denial pertama, dan jangan defensif. Cuba kalau kita tidak angkuh, kita dengar suara rakyat, akhirnya kita boleh improvise dan kita boleh muhasabah diri. Masalahnya mereka tak pernah salah. Bil elektrik melambung pun mereka tak salah. Sebab apa tahu Tun? Sebab kalau, dan kan Seni Hamzan kata, kerajaan ni kerajaan kami, ikut suka kami lah. Itu lagi satu keangkuhan. Itu bapak angkuh. Masa OPR,
bila orang tanya pada menteri formula kan. Itu kena tanya pada rakyat, itu kena tanya pada negara, itu kena tanya pada, tak angkuh ke tu? Itulah masalahnya. Tanya pada timbalan Menteri Belia dan Sukan kan. Itu pun silap dah pasal OPR tu. Saya dah buktikan Akta 701 Bank Negara dah sasar kerajaan ada say tak ada OPR. Memang ada say. Memang ada say. Sebab say. Itu waktu COVID itu boleh diturunkan. Betul. Tapi dan sekarang boleh dikekalkan pula. Of course ada say. Of course ada say. Sebenarnya of course ada say. Dan sebenarnya boleh aja kita balancekan dengan kepulauan-kepulauan lain. Tapi itulah kalau kita nak mengajar, mereka yang dapat gaji kan, takkan nak dapat gaji betul. Biarlah mereka bekerja. Kita bukan dapat apa-apa kan. Masuk angin kasap kita cuma bagi tahu yang dulu kau rasa kau pandai sangat, sekarang rasakanlah, baru kau tahu hari ni hari Rabu, esok hari Khamis, hari Jumaat. Dulu semua hari kau pukul sama kan. Tahu tak apa. Dulu hari-hari harimau kan. Sekarang tak makna kau rasa. Tapi itulah tuan-tuan sekalian, sebenarnya inilah kita sebenarnya bila kita mengkritik ini, kita mengkritik bukan kritik kosong. Kita mengkritik dengan fakta dan data yang ada. Dan of course kita mengkritik bukan kerana apa. Sebab kita sayangkan negara ini betul-betul. Kita memang tak setuju dengan kerajaannya, tapi kita sayangkan negara ini in the end of the day. But dalam masa yang sama juga, adakah kerajaan ini sudi untuk mendengar teguran dan nasihat daripada rakyat? Itu masalahnya. Contoh yang kita nasihat, nasihat. Kita dah beritahu banyak kali. Dalam keadaan krisis, dalam keadaan negara kita sekarang ni, kita tak boleh afford ada PM yang part time. Menteri Kewangannya part time, Menteri Wilayah part time kan. Dia 3 Sebab itu salah satu penyumbang kepada K yang ketiga tadi, kegagalan kerajaan, adalah sebab Perdana Menterinya part time. Menteri Kewangannya part time, Menteri Wilayahnya part time. Jack of all trades lah. Ya, kalau kita tengok itulah nak ajar lebih-lebih malas kan. Tapi kita nak beritahu macam inilah Saya tak nak cerita banyak sebab kalau dia orang pandai, bila dia orang pandai, dia orang boleh buat macam-macam. Sekarang kita cerita sikit je. Tengku Zafrul hanya Menteri Kewangan satu portfolio saja. Yes. Itu pun waktu dia duduk dalam kerajaan, saya tengok file dia bertimbun-timbun. Banyak kerja yang tak selesai, banyak benda yang dia kena selesaikan. Banyak isu-isu utama yang kena selesaikan. Boleh tak kita bayangkan satu PM yang juga sama juga Menteri Kewangan dan juga menjaga Menteri Wilayah, pergi jalan sana sini berceramah, pergi menyanyi sana sini, boleh mempunyai waktu yang efektif untuk menyelesaikan masalah negara, masalah kewangan negara dan masalah rakyat. Betul. Sebab itu kalau Papa Berry perasan dia sampai tak boleh bezakan hutang peneroka dengan hutang felda. Ini memang kelakar. Ini memang kelakar. Okey, ni cakap teruskan depan korang ni ya. Hutang felda dengan hutang peneroka adalah dua benda yang berbeza sama sekali. Nanti aku buat video besok korang. Cuba ulas sikit. Jadi bila kau dah sibuk sangat, dah buat macam-macam benda, masa bila nak baca? Masa bila nak betul-betul tengok briefing orang? Bila study. Masa bila nak hadam kan? Jadi lepas tu cakap pula tak nak pakai teks. Cakap pula nak popular. Cakap pula tak dengar. Tak dengar. Lepas tu cakap pula nak cari soundbite dan nak memenangi undi. Padahal fakta tak betul. Kan? Sama macam cerita telur tadi itulah. Kan? Bila announce telur turun, kita tahu dah. Announce saja telur harga turun, maksudnya telur lagi tak ada dalam pasaran. Betul. Sebab apa dia boleh announce itu? Sebab itulah contoh Perdana Menteri yang tak tahu masalah telur tu berpunca daripada apa. Jadi kalau masalah telur pun, kita ulang cakap Rafizi kalau masalah telur pun dia tak boleh selesai, ini kan masalah yang besar-besar. Tak apa. Ini ayat Rafizi kita just quote persis saja Jadi kalau kata nak tanya kritikan kita membina ke tak membina, kita bagi satulah sikit membina. Kita tak nak dia orang pandai sangat pun. Membinanya PM kena jadi PM full time. Betul. Jadi Menteri Kewangan tu bagilah orang lain, Menteri Wilayah tu bagilah orang lain. Betul. Jadi buatlah sebab kerja. Kita nak keadaan yang agak macam krisis. Betul. So kita perlukan kepimpinan yang memang fokus pada kerja je. Betul. Dan saya pelik, macam mana Menteri Komunikasi boleh main TikTok tengah malam, banyak betul masa dia. Saya bayangkan Tan Sri Anwar itu waktu COVID, waktu selepas COVID, pasal peralihan endemik, kita ni tak menang tangan lah. Meeting kat pejabat dah penuh, malam pula tu sampai tengah malam kerja tau. Tak sempat main TikTok. Saya cerita menteri tahu Tun. Saya ni lah sebagai seorang influencer social media. Saya pun tak sempat buat live tengah malam Tun. Sibuk. Rafizi boleh pula nak jadi apa? Pengacara apa cerita apa tu? Rancangan ni, Adam Adli buat podcast. Korang punya kerja apa sebenarnya? Apa core business tu? Sebab itu saya rasa
Sebab itu antara penyebab kegagalan pada kerajaan ini hari ini adalah mereka tak fokus pada core business mereka, kan? Perdana Menteri tak fokus kepada core business dia. Dia banyak pula portfolio dia. Kemudian menteri, perangai-perangai menteri pun kita tengok tampak sangat tak fokus pada kerja masing-masing. Satu contoh yang saya boleh bagi adalah menteri komunikasi yang boleh main basikal, kan, yang boleh TikTok tengah-tengah malam sampai pagi-pagi buta, sampai sugut-ugut orang. Saya pelik. Dan kemudian ada pula menteri formula yang boleh jadi pengacara rancangan. Juri dia kata jadi juri reality TV. Astagfirullahalazim. Time crisis ni, faham tak? Apa punya kerajaan tak faham krisis? Inilah kerajaan yang rasanya rakyat patut bagi, kita kata apa? Wake up call. Referendum, wake up call. Kau jangan nak main-main, buat kerja betul-betul. Sebat dia sekali. Sebat sekali. Itulah kisahnya. Jadi tuan-tuan bawa sekalian, saya nak tambah lagi. Okey, tadi kita timbang 5K, dah jadi 7K kan? Saya nak jadikan 8K. Okey, ini eksklusif. Tuan Faizal tak tahu ni. K yang pertama ialah khianat. Okey. K kedua ialah kelentong rakyat. Okey. K ketiga ialah apa tema tadi? Kegagalan kerajaan. Kegagalan mentara kerajaan. K yang keempat ialah kata lain buat lain. K yang kelima ialah keangkuhan. K yang keenam tadi ialah koyak. K ketujuh ialah kebebalan tanpa sepadan. K yang ke-8 kera mendapat bunga. Itu peribahasa Kau jangan cakap aku dah kera pula. Itu peribahasa, kena mendapat bunga. Maksudnya ialah mereka dapat something yang betul, yang cantik, yang mereka kena uruskan dengan baik. Tapi apa, bila kena dapat bunga buat apa? Dia koyak-koyakkan bunga tu, digigit dia, koncong dia, pijaknya kan. Dia henyak-henyak bunga tu sebab dia tidak reti menghargai bunga itu. Macam itulah kita nampak kerajaan pada ketika ini. Mereka terdapat satu kerajaan yang sebenarnya kita potensial banyak tu. Kita merupakan antara negara yang sentiasa, even nak lagi cantiknya, sebab kita merupakan ekonomi yang paling membangun di rantau Asia Tenggara pada tahun 2022. The momentum is there. Betul. Tapi bila dapat kerajaan yang yang ke-9, kakistokrasi. Tambah kakistokrasi. Yang bila dapat kerajaan yang kena dapat bunga dan kakistokrat ini, mereka seolah macam membuatkan kita macam regress lah. Kita nampak macam tu. Itu yang kita risau. Sebab itu saya selalu cerita pada orang, saya bekerja, pernah duduk dalam kerajaan di bawah beberapa orang Perdana Menteri. Bila saya masuk, saya sebenarnya masuk tahun 2004, duduk di bawah Datuk Seri Syam. Masa itu Pak Lah, zaman Pak Lah. Kemudian saya Datuk Seri Najib. Zaman Datuk Seri Najib, sebenarnya waktu itu krisis ekonomi dunia. Yes. Dan pada zaman Pak Allah sebenarnya kita punya pertumbuhan tahunan KDNK is actually negatif 1.5%. Betul. Masa itu 2008 2009 memang krisis. Betul, krisis tu. Tapi bila Datuk Najib ambil alih, saya agak skeptik dengan apa yang dia buat, transformasi lah, Blue Ocean lah, apa benda-benda kan. Tapi dalam masa 3 bulan saya nampak hala tuju dan saya nampak dia punya impact. Vision dia kita nampak. Maksudnya dia pegang jawatan, dia fokus, ada something out of that. Okay? Yang kita tak nampak Datuk Najib main basikal macam sekarang ni kan. Tak ada. Yang selepas tu lain lah. Tapi waktu krisis tu tak ada. Saya nampak dia fokus, agenda dia transformasi. Setiap hari saya nampak ada bengkel Blue Ocean, bengkel transformasi. So saya pun terlibat dalam salah satu daripada bengkel tu kan. Tapi saya nampak keseriusan kerajaan dan Perdana Menteri buat kerja untuk menangani masalah ini. 3 bulan kita dah nampak something. Dah nampak mana hala nak progress dia. Hala tuju dah nampak dah ni. Hala tuju. Sekarang kita dah mencari hala tuju kan. Masalah masa Datuk Najib 3 bulan Tan Sri Muhyiddin ambil alih negara ni dalam keadaan COVID. Yes, krisis. Mana ada kita ada pengalaman handle COVID? Unprecedented kan? Tak ada. Kita uncharted waters kan? Yes, uncharted waters, yes. Dan seluruh dunia. Dan sepatutnya kemelesetan, masalah ekonomi, masalah rakyat paling teruk berlaku pada itu. Betul. Tapi sebulan saja, tak lama, sebulan saja kita dah nampak hala tuju kerajaan. Yes. Kita dah nampak blueprint. Kita dah nampak langkah-langkah macam mana nak membantu rakyat, nak menggerakkan semula ekonomi. Ada. Itu yang Tengku Zafrul keluarkan apa macam-macam lah, ada kan. Tapi di Tan Sri Anwar keluarkan wilayah prihatin kan, bajet prihatin keluar daripada kerajaan. Maksudnya ada sesuatu yang kerajaan duduk fokus, rangka dan keluarkan. Betul. Begitu juga dengan Ismail Sabri. Betul. Kan dia pegang kerajaan tu dalam keadaan kerajaan diganggu, dijatuhkan, PM dijatuhkan. Nak beralih fasa semua kan. Beralih fasa.
Tapi bila dia pegang, masuk aja dia, sebulan kita dah nampak ada hala tuju, dah ada blueprint. Yes. Malah ada memorandum macam-macam lah untuk Even menjamin. tagline pun keluarga Malaysia whatever tu kan. Ya, betul kan. Lagu pun ada. Dia pun ada lagu. Dia ada lagu Bang tak? Fiz lagi. Kau datang Bang Fiz lagi. Okey lagi. Okey. Jadi bila kita tengok kerajaan-kerajaan sebelum ni, Perdana Menterinya fokus. Cabinet membernya fokus. Yang ini tu yang kita pelik. Menterinya banyak portfolio, Perdana Menteri banyak portfolio, tak fokus, jalan sana sini, menyanyi sana sini. Menterinya main basikal, main TikTok, jadi pengacara. Naik lembu. Marah mamat dengan aku lagi. Masalah ayam telur, pergi lawat ban ayam daging. Jadi kita tak nampak menterinya sebenarnya faham kerja dan tahu apa nak dibuat. Betul. Sebab itu sampai sekarang menterinya masih dalam pemikiran denial dan defensif. Yes. Padahal kalaulah mereka tidak denial, mereka dengar pandangan-pandangan di bawah, rasanya mereka boleh improvise kerja masing-masing. Tapi Betul. kita seronok lah bila dia orang denial, bila dia orang defensif ni. Cepat sikit jatuhnya dah. Okey tu sebenarnya kita ada banyak benda bincang kan. Macam ada soalan daripada penonton kita pun tanya minta Tun ulas pasal kenapa geng-geng jajaran ini tak suka dengan H2O kan. Okay. Tapi yang tu saya rasa kalau nak ulas pun saya rasa mungkin tu boleh buat video sendiri lah kot. Sebab boleh. kalau kita nak ulas semua tuan-tuan sekalian, kita ni podcast ni patutnya sejam je. Tapi sebab seronok gila borak dengan Tun ni kan, banyak benda kita boleh korek kan. Jadi dengan sambutan yang begitu luar biasa, kita tak pernah tahu podcast saya ulang ni dapat sampai 1400 real time ya Tun. Okay. Banyak-banyak pun dalam 800 lebih dulu dengan Cikgu Bat tu kan. Tapi Alhamdulillah. ni dapat 1400 dengan total likes melebihi 300,000 total likes. Alhamdulillah. Sangat-sangat luar biasa. Korang memang best lah. Memang you all memang sangat-sangat luar biasa. Dan ini jugalah antara podcast yang saya nampak dekat ruangan chat, sangat-sangat sedikit anak papa menyebut. Sangat-sangat sedikit. Selalu muka dia orang menyebut banyak kan. Cerita pasal sakau lah whatever. Tapi mungkin kerana Tuan Faisal menceritakan dengan detail berkenaan dengan prinsip pendirian dan juga berkenaan fakta-fakta yang berlaku, jadi mereka jadi mati akal. Dan kalau mereka nak buat juga komentar-komentar yang pelik-pelik tu, nampak sangat mereka itu tak berapa cerdik lah. Alhamdulillah. Okey, jadi minta maaf saya terpaksa memang nak kena singkatkan kerja podcast ni. Tapi yang terakhir lah sebelum kita berlalu, what is your hope lah? Apa harapan Tun menjelang PRN pada kali ini, terutamanya di kalangan pengundi akar umbi UMNO itu sendiri terutamanya dan mungkin secara umumnya rakyat Malaysia yang berbilang kaum ini. Sila Tun. Harapan saya sebenarnya macam harapan rakyat negeri-negeri lain besar. Harapannya kami sangat besar. Sebab hanya di 6 negeri ni anda memegang kuasa sebagai rakyat kerana undi anda sangat-sangat berharga. Kami mengharapkan perubahan dalam kerajaan hari ini. Kita mengharapkan perubahan sikap kerajaan hari ini. Pandang ke mana? Cakap dengan dia orang. Pandang ke mana? Cakap dia orang. Kita tak nak kerajaan ini masih bersikap dan pendirian macam sekarang, masih angkuh macam sekarang, masih in denial, masih defensif, masih tidak mendengar suara rakyat kan. Yang 7K tu. Kita nak yang 7K tu. 8K. Kita nak mereka berubah kan. Tapi kita tidak nampak ada peluang berubah sebab kita tak ada kuasa itu. Kuasa ini hanya ada pada rakyat 6 negeri. Begitu juga untuk UMNO. Kita telah dinafikan, saya telah dinafikan keahlian UMNO. Saya telah digantung, saya telah dibuang. Dan ramai akar umbi, 160,000 ahli akar umbi UMNO telah dinafikan hak untuk menukar presiden. Sebab presiden telah dikekalkan dengan cara yang paling jelek sekali, iaitu dengan melanggar peraturan parti, membawa usul haram dan kemudian bawa pula satu usul yang melanggar perlembagaan. Yang lepas tu menteri backup. Yang ini disokong pula oleh menteri. Dan menteri ini sebenarnya dia buat tu salah. Kalau tukar kerajaan ni saya rasa boleh ambil tindakan pada dia. Sebab patutnya. Sebab dia telah mendahului ROS masa dia buat tindakan. Tapi tak apalah. Kita simpan bila kita tukar kerajaan mungkin kita ambil. Tapi ahli akar umbi seramai 160,000 orang ini telah dinafikan haknya oleh 2,000 orang yang berada semasa Perhimpunan Agung UMNO 2022 dengan mereka mengekalkan presiden dan menyebabkan tidak ada pertandingan untuk jawatan presiden. Kan? Bukan itu saja. UMNO juga, Presiden UMNO dan juga kelompok-kelompok yang mempertahankan Presiden UMNO ini telah menyebabkan akar umbi ini dinafikan hak
untuk memilih pemimpin-pemimpin yang mereka nak. Dengan cara mereka ini digantung dan dengan mereka ni juga dibuang. Tak ada nampak jalan sekarang ni untuk UMNO saya lihat dipilih, diterima oleh rakyat, melainkan dengan dua sebab. Pertama, tiadanya Zahid Hamidi. Keduanya, terputusnya hubungan dengan DAP dan juga Pakatan Harapan. Betul. Kan? Ini saja. Kan? Jadi kalau rasa pengundi UMNO nak bawa perubahan, nak selamatkan UMNO, anda di 6 negeri ini mempunyai kuasa untuk mengubahnya. So untuk rakyat, kami di negeri-negeri yang tak ada undi, kami tak boleh nak buat apa. Sebab Saya itu kami dia. Jadi saya mengharapkan Faiz, saya mengharapkan Papa Berry, kan, undi itu kena bagi. Jangan tak keluar. Saya dengar ada orang tak nak keluar mengundi sebab tak nak mengundi Perikatan Nasional, tak nak mengundi PHBN kan. Mengajuk. Tak boleh. Sebab satu undi kita ni sangat berharga dan sangat diharapkan oleh rakyat Malaysia untuk mengubah negara ini. Kan? Hari ni PM baru cerita. Dia kata lepas PRM baru nak tengok balik semula ekonomi kan. Astaghfirullahaladzim, mati. Baru nak tengok. Selama ni kau banyak main. Kan? Mengaku pun tak fokus kan. So kita tak nak lagi ahli parlimen macam Hulu Langat. Kan? Kerajaan ni kita yang punya kan. Kami yang punya. Ikut suka kami lah kan. Kita tak nak orang macam Rafizi bila tanya pasal OPR. Dia boleh cakap itu tanya Bank Negara. Kita tak nak Menteri Kewangan yang menafikan hak orang nak keluarkan KWSP sampai memaksa mereka untuk ambil pinjaman dan cagar KWSP. Kita pun tak nak orang macam Menteri Pertanian, Menteri harga barang yang menafikan harga barang naik, minta bukti dan sebagainya. Ini hanya boleh diubah kalau kata rakyat, kalau kata pengundi di 6 negeri tidak mengundi PHBN. Dan kena keluar undi. Jangan tak keluar undi. Kalau tidak nanti penyokong-penyokong daripada parti PHBN mungkin boleh mengimbangkan keadaan. Jadi kena keluar undi Perikatan Nasional, jangan undi benda lain sebab nanti akan menyebabkan pecah undi. Betul. Semata-mata untuk kita tunjukkan bahawa ini referendum, ini wake up call, kami nak kerajaan ini berubah. Betul. Apa jadi kalau kata orang UMNO masih undi PHBN? Maka Zahid tidak akan rasa berdosa, orang-orang Zahid tidak akan rasa bersalah terhadap apa yang mereka buat selama ini, khianat undi UMNO, khianat undi pengundi UMNO, buang orang sesuka hati dan juga menafikan hak ahli-ahli UMNO untuk memilih presiden yang baru. Apa jadi kalau kata mereka pengundi-pengundi yang lain yang bukan UMNO ni juga kekal memilih PHBN? Tengoklah. Mereka akan rasa, kerajaan hari ini akan rasa apa yang mereka buat selama ni betul. Ini pun kan, sekarang ni pun tengah kecoh pasal kerajaan dikhabarkan berjumpa dengan IMF whatever kan. Benda ini kita nak cerita tapi panjang. Kalau kita cerita pasal IMF ini panjang gila. Saya akan ambil Tun Faisal sampai subuh besok nak cerita pasal IMF kan. So insyaAllah kita akan sambung di sesi akan datang. Kita cerita tentang ekonomi pula berkenaan IMF dan tentang bahana-bahana dan sebagainya. Tapi yang itu kita akan cerita akan datang. Saya tahu ramai yang chat ni yang minta kami ulas pasal IMF. Which is benda itu sebenarnya sangat-sangat besar dan beratnya Tun Besar. Jadi sebab ibarat macam nak menarik rambut dari tepung. Kita tarik rambut tu jangan putus, tepung tengah selerak. Betul. Dan bagi orang yang mungkin muda-muda ni, in fact saya rasa ramai yang ikuti ni tak hidup pada zaman 98-97. Saya masa tu ada. Saya masa tu adalah ketua Jabatan Farmasi di Selangor Medical Center dan sebelum itu saya adalah pengurus farmasi di Pharmacare Medicine Shop. Saya boleh ceritakan ketika itu macam mana masalah syarikat untuk maintain dan sampai satu tahap terpaksa buang pekerja-pekerjanya kerana kita mengikut formula IMF. Dan selepas tu apa berlaku? Itu panjang cerita sebenarnya. Nanti kita akan buat satu sesi podcast khas, sama ada podcast saya ulang ini ke di studio ni ataupun mungkin kita akan buat podcast secara maya, cerita seminggu yang saya dengan Nurul Islam tu. Nanti kita akan bincang balik dengan Tun selepas ini. Tapi itulah bab kata Tun Faisal tadi, apa-apa hal pun tolong mengundi. Tak kira macam mana keadaan sekalipun, kalau anda bengang dengan Zahid, tolong mengundi. Turun undi Perikatan Nasional. Kalau anda tak suka dengan Anwar Ibrahim dan
kerajaannya, tolong turun mengundi Perikatan Nasional. Kalau anda rasa macam duit anda dah tak ada, barang tengah mahal, tolong turun undi Perikatan Nasional. Kalau anda rasa macam anda takut negara ini dijual kepada kuasa luar, tolong turun mengundi Perikatan Nasional. Dan kalau anda mahukan negara ini lebih aman bahagia lepas ini dan menghantar isyarat besar kepada kerajaan untuk mereka ubah cara mereka atau diubahkan, turun mengundi Perikatan Nasional. Apa-apa pun, terima kasih banyak Tun Faisal. Sama-sama. Kita dah melangkaui masa kita panjang. Kita punya producer pun dah banyak kali dah main kencing-kencing mata. Nasib baiklah dia lelaki. Kalau perempuan kan jadi muda-muda gigi aku yang sebab-sebab kat sini kan. Tapi tak apa, dia masih lagi handsome di situ. Okey. Jadi apa-apa pun, terima kasih pada anda yang menonton. Rekod hari ini podcast saya ulang 1,500 lebih orang secara real time. Ada lebih kurang dekat hampir 400,000 likes, which is banyak gila. Terima kasih atas segala gift. Terima kasih atas segala sokongan, atas segala chat, komen-komen, chat-chat yang sangat-sangat best ini. Dan saya cukup puji anda semua kerana anda telah berjaya mengekalkan kadar chat ini di bawah orang kata apa, perlembagaan, kerangka perlembagaan lah. Tak adalah yang pelik-pelik sampai kena ridokan atau rumah sebagainya kan. Dan saya cakap terus terang, memang sangat-sangat seronok borak dengan Tun Faisal sebab seorang yang sangat-sangat berpengalaman. Tapi pengalaman bukan pengalaman kosong. Dia berpengalaman, bercerita dengan fakta. Dan tugas saya di sini tuan-tuan sekalian sebagai seorang influencer social media ialah untuk membawakan anda fakta dan cerita yang sebenarnya. Sebab apa? Sebab inilah medan kita, inilah medium kita Tun. Di saat kerajaan memegang segala media utama, bidang masalah sebagainya, inilah sahaja wadah kita untuk menyampaikan berita-berita from the other side of the coin kepada anda semua, insyaAllah. Terima kasih banyak Tun Faisal bersama kita. Nanti one day kita jumpa lagi, insyaAllah. InsyaAllah. Okey, jadi apa-apa pun, salam sayang, salam hormat dari Papa Berry bagi mewakili seluruh jawatan kuasa kerja untuk studio pada hari ini, termasuklah para tetamu. Memohon maaf atas segala silap, terutamanya yang lag awal-awal tadi itu. Alhamdulillah telah berjaya diatasi. Jadi insya-Allah kita akan jumpa pada minggu depan. Dan jangan lupa ya, untuk podcast saya lagi satu, iaitu Cerita Seminggu, podcast secara maya bersama-sama dengan saudara Nurul Islam pada 14 hari bulan ini, which is pada hujung minggu ini, hari Jumaat pukul 11 malam, akan menampilkan Presiden Muda, iaitu saudara Syed Saddiq Abdul Rahman. Kita akan cerita tentang muda ini. Ada apa sebenarnya muda punya matlamat lepas ini? Adakah muda ini memang sudah bermula ataupun sudah berakhir? Kan, itu kisah muda ini. Dan insya-Allah selepas ini saya juga akan membuat rakaman podcast bersama-sama dengan mantan Ketua Menteri Melaka, iaitu Tan Sri Abdul Rahim Tan Bicik. Terpaksa buat rakaman sebab inilah podcast saya minggu lepas yang tertangguh sebab saya sakit itu. So kita buat secara rakaman dan akan disiarkan secara eksklusif melalui laman sosial YT, insya-Allah. Nanti apa-apa kita akan terus berjumpa anda, membawakan cerita-cerita yang terkini, membawakan segala perkembangan politik yang luar biasa, penuh fakta, penuh data, tanpa auta. Jumpa anda akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam sayang kepada anda semua. Muah. Assalamualaikum. Bye-bye.